Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama aku Iwan. Selamat kembali ke channel aku, Tukang Cerita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Okay guys, untuk video kali ni aku ingat nak ceritakan 3 kisah pendek. Disebabkan cerita ni dia pendek-pendek, jadi aku gabungkan 3 cerita dalam satu video lah. Cerita ni dia berlaku di tempat yang berbeza, hari yang berbeza dan waktu yang berbeza. Tapi antara ketiga-tiga cerita ni dia ada, secara tak langsung dia ada satu persamaan, iaitu berkenaan dengan entiti terbang. Kalau korang nak tahu apa benda yang terbang tu, entiti apakah itu, korang tengok video aku sampai habis. InsyaAllah aku akan ceritakan. Okey, untuk cerita aku yang pertama ni, kejadian ni berlaku kepada pakcik aku. Pakcik aku yang sama-sama kena ganggu dengan aku masa aku pergi mancing bawah pohon puaka tu. Mana yang belum tengok tu, korang boleh tengok video aku yang episod mancing di bawah pohon puaka. Pakcik aku yang tu lah. Masa ni pakcik aku dia balik kampung isteri dia, kira balik rumah bapa mentua dia lah. Pakcik aku ni dia memang suka kalau balik rumah bapa mentua dia ni, sebab rumah bapa mentua dia ni dekat dengan sungai. Jadi dia minat mancing. Pasal tu dia seronok balik kampung bapak mentua dia ni. Kebetulan bapak mentua dia pun ada bot. Lagilah senang dia nak pergi mancing kan. Rumah bapak mentua dia ni dekat dengan Sungai Perak. Sungai Perak ni, kalau tak silap aku, dia nombor 2 terbesar di Malaysia ni. Kalau tak silap aku lah, kalau salah aku minta maaf lah. Okey, pendekkan cerita, dia pun pergilah mancing macam biasa. Dia mancing dengan adik ipar dia. Jadi malam tu dia orang pergilah mancing. Pakcik aku dia suka mancing dekat kawasan pulau tau. Sebab sungai ni dia luas. Jadi dekat tengah-tengah sungai tu dia ada macam satu pulau. Jadi pakcik aku dia suka mancing kat situ. Jadi malam tu dia pergilah dengan adik ipar dia. Sambil mancing tu dia orang bersembang-sembang lah. Dan dekat situ ada juga pemancing-pemancing lain yang mancing dekat area kawasan situ juga. Jadi sambil dia orang sembang ni, dia orang mancing-mancing ni, dia orang sembang ni, tiba-tiba adik ipar pakcik aku ni dia senyap. Dia diam. Pakcik aku masa ni dia tak perasan kan kenapa budak ni diam. Dia pun buat tak reti je lah. Dia duk fokus mancing lah. Tak lama lepas adik ipar dia tu diam, angin kencang datang tiup dekat bot dia orang ni. Tiba-tiba angin kuat macam ribut, sampai bergoyang lah bot pakcik aku ni. Masa ni pakcik aku tengoklah dekat tempat lain kan, dekat bot pemancing-pemancing lain. Yang peliknya, dekat orang lain punya bot ni tak ada apa-apa. Seolah-olah macam angin tu dekat bot pakcik aku je. Kalau fikir logik, takkanlah angin hanya lalu dekat tengah tu je kan, mestilah dekat orang lain pun kena angin juga. Ni tak, bot pakcik aku je yang kena tiup dengan angin ni. Jadi masa ni pakcik aku dia dah rasa macam ni ada tak kena ni kata kan. Jadi dia pun berdiri, dia azan, kemudian dia baca ayat-ayat kursi dengan adalah ayat-ayat lain kan. Lepas selesai dia baca tu, barulah ribut tu tadi tu dia reda, lepas tu hilang, berhenti. Lepas ribut tu dah berhenti, dia pun kemas-kemas semua, balik ke darat.
Bila dah sampai ke darat, barulah adik ipar dia ni buka cerita. Adik ipar dia bagi tahu masa dia tengah mancing tu, dia nampak macam ada satu berbola api terbang melintasi belakang bot dia orang. Lepas je berbola api tu lalu, itu yang angin ribut datang tu. Jadi dia tak berani nak cakap dekat pakcik aku ni, sebabnya orang tua kata kan kalau nampak apa-apa jangan tegur. Jadi sebab tu dia diam. Jadi lepas pakcik aku dengar tu, dah sah-sah lah. Memang dia orang malam tu kena ganggu lah. Jadi itulah cerita aku yang pertama. Kalau tak seram aku minta maaf lah kan, sebab ceritanya pendek je pun kan. Aku pun tak tahu macam nak buat bagi seram. Jadi korang terhibur lah dengan cerita aku yang pertama ni. Okay guys, untuk cerita aku yang kedua ni, ini daripada pengalaman aku sendiri. Masih lagi berkaitan dengan mancing. Masa ni aku pergi mancing dekat satu lombong terbiar. Lombong ni dulu dia kawasan hutan. Dia hutan, semak samun, memang tak ada orang masuk lah. Bukan tak ada orang masuk, ada orang masuk. Hanya pemancing-pemancing tega je lah yang masuk. Kemudian kawasan tu diterangkan untuk dibangunkan projek perumahan. Jadi dia orang terangkan kawasan lombong tu, kemudian dia orang tambak lombong tu bagi kecil. Jadi bila lombong tu dah jadi kecil, ikan jadi banyak lah sebab dia terkumpul dekat satu kawasan yang sempit kan. Jadi aku pun pergilah mancing dengan kawan aku. Aku pergi mancing malam. Mesti orang banyak tanya kan, kenapa asyik mancing malam je? Aku mancing malam sebab siang tu kerja banyak kan. Kita siang kerja, jadi malam lah yang ada masa untuk nak pergi mancing pun. Ada masa lapang. Dan aku pun suka mancing malam sebab cuaca tak panas. Okay, balik pada cerita aku tadi. Aku pun pergilah mancing dengan kawan aku. Kami pergi 4 orang, naik 2 biji motor. Jadi sampai je dekat kawasan tu, kita orang pun berpecah. 2 orang mancing seberang sana, 2 orang lagi mancing sebelah sini. Jadi kita orang menghadap lah. Aku mancing sebelah sini. Jadi kami pun mancing macam biasa. Mancing. Aku ingat waktu tu jam dah pukul 11 lebih. Masa aku tengah pancing tu, aku tengok kawan aku yang di seberang sana tu. Sebab kami mancing berdepan kan, lombong kan bulat. Jadi dia mancing belah sana, dia ngadap sini. Aku mancing ngadap dia. Jadi aku tengok kawan aku tu, apa hal ni? Aku nampak dia lari sini, lepas tu patah belakang balik. Lari balik, lepas tu dia lari pusing datang dekat aku. Sambil tu dia jerit, tolong kan, lari. Jadi aku duk tengok lah, apa benda dia ni lari. Sebab malam kan, gelap tak nampak. Aku cuma nampak lampu lema tu. Sebab kita orang mancing pakai lampu yang dekat dahi tu, yang orang macam guna toy getah tu. Jadi aku tengok dia lari. Aku tengok tu. Bila dia dah dekat dengan aku ingat lebih kurang dalam 10 ke 15 meter lah. Dia dah dekat aku tu. Baru aku perasan belakang dia orang tu ada macam berbola api terbang kejar dia orang. Jadi bila aku nampak tu, aku pun terus lah cakap kat kawan aku ni, "Oi, lari kan." Terus tinggal pancing, tinggal barang, lari pergi lompat atas motor, start motor, keluar dari situ. Barang biar dulu, tinggal dulu, nanti baru ambil. Dah duduk atas motor tu, memang tak tengok belakang dah lah kan. Kita terus boleh throttle sampai keluar daripada kawasan hutan tu, sampailah dekat tepi jalan. Tepi jalan ni dah terang lah, dah ada lampu, dah ada kereta lalu lalang. Sampai tepi jalan tu kita tengok belakang, memang tak ada yang ikut lah. Jadi masing-masing dah masa tu dah pucat lah kan, dah takut lah, benda ni yang kejar kita ni. Aku pun pergilah tanya dekat kawan aku ni, macam mana boleh kena kejar dengan benda ni, kata. Lepas tu kawan aku cakap, masa dia tengah mancing tu, mula-mula dia dengar macam ada bunyi dekat semak belakang dia tu kan, bunyi macam semak tu bergerak dah, macam ada yang langgar. Jadi mula-mula dia ingat kan, mungkin biawak ke apa ke kan, sebab tahulah kawasan lombong ni kan mesti banyak biawak. Dia tak syak lah benda-benda yang
selain daripada binatang kan. Dia anggap benda tu binatang lah. Jadi dia suluh dekat kawasan semak tu. Tak ada nampak apa pun. Jadi dia mancing dah balik. Bila dia tengah mancing tu, tiba-tiba member sebelah ni suruh dia lari. Member sebelah ni yang nampak benda tu keluar dari pokok belakang dia orang tu, dari hutan tu. Itu dia pun terus cabut lari lah. Dia lari datang dekat kami. Dia minta tolong. Itu yang benda tu ikut sekali tu. Tak pasal-pasal dengan aku pun lari sekali. Jadi itulah ceritaku yang kedua. Okey guys, untuk ceritaku yang ketiga ni, cerita ni pun daripada pengalaman aku sendiri. Benda ni berlaku lebih kurang dalam tahun 2010, 2009 macam tu lah. Masa ni aku keluar minum dengan kawan aku. Kawan aku yang tentera tu. Aku ada ceritakan kisah dia dalam video aku yang sebelum ni. Pengalaman dia dekat waktu dia khusus dekat camp di Johor. Kalau siapa yang belum tengok, kau boleh check video aku yang lepas lah. Okay. Kawan aku ni dia jarang balik sebab dia bertugas kan. Jadi bila dia balik, memang kita orang akan keluar pergi minum, pergi jalan-jalan, pergi lepak-lepak sembang kan. Jadi malam tu dia datanglah ambil aku. Kita orang pun pergilah keluar, pergi lepaknya menyembang, ngopi dengan kawan-kawan lain. Jadi biasalah bila dah berjumpa dengan kawan-kawan ni, kita pun duk tak ingat waktu lah kan, duk menyembang, topek, tak sedar lah masa berlalu. Tahu-tahu je tengok jam dah dekat pukul 2. Jadi kawan aku ni pun kata, jomlah, dah dekat pukul 2 ni, jalan balik kan, esok-esok lah pula kita jumpa lagi. Aku pun kata, okey lah, jomlah. Baliklah kami. Jadi masa balik ni, aku cakap dekat dia, tak payahlah hantar aku sampai depan rumah kan. Hantar aku dekat tepi jalan cukup lah. Rumah aku dengan jalan jaraknya lebih kurang dalam 50 meter. Jadi aku suruh dia berhentikan aku dekat jalan tu je. Tak payah dia nak masuk ke dalam, nanti dia nak kena ngundur balik kan. Jadi dia kata, tak apa ke? Tak apa, aku berhenti tepi ni je. Okey lah kalau macam tu. Dia pun turunkan aku kat tepi jalan tu. Dia pun gerak lah. Aku jalan lah balik rumah. Masa aku tengah berjalan ni, nak balik rumah ni, aku baru dalam tak sampai 10 langkah aku berjalan. Tiba-tiba aku nampak daripada depan aku ni ada satu benda yang terbang. Benda bulat tau. Dia terbang. Dia makin dekat lah dengan aku. Dia terbang tu, kemudian dia lalu atas kepala aku. Jadi aku pun tengok lah. Bila aku tengok tu, aku rasa meremang lah ni kan. Bila aku tengok tu, aku nampak kepala orang. Kepala ada rambut sekali. Gila. Aku pun dah meremang. Tapi dia ada kepala dengan rambut je lah. Dia tak ada tali perut apa, tak ada. Dia ada kepala dengan rambut je. Tak tahulah kalau aku yang tak wasan kan. Sebab aku tengok tu sekali lalu macam tu je. Bila aku dah tengok tu, aku pun jadi macam apa benda aku nampak ni? Aku pun dah confused masa tu kan. Sampai berhenti sekejap aku kat situ. Apa ni aku kata. Lepas tu aku tak apalah, aku sambunglah balik jalan. Aku nak jalan, nak balik rumah tu, tiba-tiba aku nampak ada jiran aku. Dia tengah berlari sambil bawa batang buluh yang selalu orang buat galah tu. Dia bawa benda tu. Dia lari. Lepas tu dia berhenti kat aku. Aku tanya dia, kenapa bang? Kan? Dia kata, ni aku kejar penangkir, kata dia. Penangkir ni ngindak rumah aku. Abang dapat pukul kepala dia tadi, kata dia kan. Masa ni, brother ni, bini dia baru lepas bersalin. Anak yang sulung. Jadi kemungkinan sebab itulah benda tu datang kan. Aku pun tak tahulah. Kata orang selalunya dia datang sebab nak darah orang salin tu kan. Jadi itu yang brother ni kejar tu kan. Dia dah hilang sabar katanya. Benda ni dah 2-3 hari datang kat rumah dia kan. Duduk dekat bilik air, terus dekat bilik, dekat luar lah. Dia macam nak masuk dalam.
Jadi anak dia menangis tak berhenti. Dia budak kan, bila dia nampak benda macam ni dia nangis. Dia bukan tahu nak cakap. Jadi brother ni dia dah pusing. Itu yang dia dah hilang sabar. Dia ambilnya galah dekat rumah dia tu, buluh tu. Dia pergi bantai pukulnya benda tu. Yang benda tu terbang. Kebetulan aku lalu. Fong atas kepala. Naya kata, itulah pertama dan terakhir aku nampak benda tu. Aku pun tak nak tengok lagi dah. Tapi cerita ni tak habis lagi kat sini. Besoknya tu aku pergi kedai tengah hari lah aku pergi kedai. Jadi dekat kedai tu aku tersempak lah dengan mak kawan aku. Jadi aku bertegur lah dia, "Makcik, beli apa?" "Ni beli lauk ni." Jadi aku bagi nama kawan aku ni Man lah. Aku tanya lah mak dia, "Man kerja ke makcik?" "Tidak," katanya. "Ada di rumah tu tengah demam." Demam ke? Toh dia malam tadi katanya pergi mancing. Balik tu dalam pukul 2 tu kelang kabut, duk ketuk rumah macam nak roboh katanya. Masuk rumah dia terus selimut. Muka pucat lesi. Pagi tadi bila ditanya pasal apa, katanya malam tadi nampak kepala terbang masa tengah mancing. Tu yang balik terus demam tu. Jadi bila aku dengar mak dia cakap macam tu, aku terus teringat yang malam tadi kepala yang terbang atas aku tu. Jadi aku syak memang entiti yang sama. Sebabnya dia lalu tu atas kepala aku, dia pergi belakang. Kawasan dia pergi belakang tu memang kalau ikut laluan lurus memang akan lalu dekat Lombong. Kampung aku ni ada Lombong lah. Memang akan lalu dekat Lombong. Lombong tu lah tempat kawan aku mancing. Jadi aku yakin memang benda yang sama lah yang aku nampak malam tu. Jadi itulah cerita aku yang ketiga. Aku tak tahulah seram ke tidak kan bagi korang, tapi bagi aku yang mengalami waktu itu memang seram lah. Aku rasa kan. Aku harap korang terhibur lah untuk video aku kali ni. Dan seperti biasa kepada korang yang mana yang dah sokong aku, dah support aku, dah like, dah share, dah subscribe, aku ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Aku tak dapat nak balas kebaikan korang. Aku cuma boleh doakan supaya korang dimurahkan rezeki dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir kata dari aku, Assalamualaikum.